Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ekonomi negara merudum bukan kerana COVID-19. Bekas Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk utama, negara ini agak ketinggalan berbanding dengan negara-negara jiran lain di rantau ASEAN. Kedudukan ekonomi negara sungguh membimbangkan saya. Kalau kita lihat beberapa indikator atau petunjuk ekonomi, ia tidak menunjukkan kita berada dalam kedudukan yang selesa. Dari segi KDNK tahun 2021, ekonomi kita berkembang paling corot jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Kita hanya berkembang 3.1% berbanding Filipina 7.4%, Kemboja 6.8%, Vietnam 6.7% dan Indonesia 6.1%. Katanya dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia baru-baru ini. Katanya lagi pendapatan per kapita Malaysia hanya berkembang 0.3%, manakala Vietnam 4.4% dan Indonesia 4%. Selain itu, kata beliau, pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia juga rendah jika dibandingkan dengan negara-negara jiran yang lain. Pada tahun 2021, katanya Malaysia hanya mendapat FDI berjumlah 11.1 bilion dolar Amerika bersamaan 46.8 bilion ringgit berbanding Vietnam yang berjumlah 31.1 bilion dolar Amerika bersamaan 131.1 bilion ringgit dan Indonesia pula 31.6 bilion dolar Amerika bersamaan 133.2 bilion ringgit. Beliau juga menyatakan kebimbangan mengenai penarafan negara oleh Fitch Rating yang jatuh daripada A- kepada BBB+. Katanya negara-negara memerlukan kestabilan politik, pemimpin yang cekap dan pemimpin yang berintegriti. Agak sukar kita mengatasi. Yang pastinya kita perlu ada 3 perkara penting iaitu kestabilan politik dengan mendapat mandat baharu dan yang meyakinkan supaya kerajaan boleh menggubal dan melaksanakan polisi-polisi yang tidak popular bagi membaik pulih semula ekonomi ini tanpa menyebabkan kerajaan itu akan dijatuhkan. Negara juga memerlukan pemimpin-pemimpin yang mempunyai pengalaman dan kecekapan dalam urusan membaik pulih ekonomi. Negara juga perlu mempunyai pemimpin-pemimpin yang mempunyai integriti dan dipercayai rakyat, katanya menurut utusan. Sebelum kita menelan bulat-bulat kenyataan Johari yang pada zamannya berlaku penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB, jom kita semak data yang beliau keluarkan. Menurut Jabatan Statistik KDNK telah kembali meningkat kepada 3.6% pada suku keempat 2021 selepas menyusut 4.5% pada suku sebelumnya. Maknanya, kenyataan Johari Malaysia berkembang 3.1% adalah tidak tepat kerana ia data pada tahun 2021. Kita rujuk Bank Dunia yang memiliki data yang lebih menyeluruh dan terkini. Menurut Bank Dunia, ekonomi Indonesia berkembang sebanyak 5.2%, Filipina 5.9% dan Vietnam 5.5%. Data berhubung perkembangan ekonomi KDNK yang diberi oleh Johari mungkin bukan dari Bank Dunia. Namun kenyataan beliau boleh ditafsirkan bahawa ekonomi Malaysia merudum kerana salah urus, bukan kerana COVID-19. Ini jelas apabila Bank Dunia menilai Malaysia berkembang lebih perlahan berbanding dengan banyak negara yang mencapai status berpendapatan tinggi dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Berbanding dengan banyak negara lain yang telah meningkat daripada status berpendapatan sederhana, Malaysia mempunyai kurang pekerjaan pada tahap kemahiran tinggi dan mengalami tahap ketidaksamaan yang nyata. Malaysia kurang perbelanjaan bagi perlindungan sosial dan menunjukkan prestasi yang agak lemah dari segi langkah yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar dan kawalan rasuah, kata Bank Dunia. Malaysia juga menurut Bank Dunia gagal menunaikan aspirasi kumpulan kelas pertengahan. Ekonomi negara gagal menjana pekerjaan yang berkualiti dan berpendapatan tinggi khususnya di kawasan bandar. Pendapatan negara, kata badan itu, tidak dikongsi sama rata dan kos kehidupan jauh mengatasi pendapatan juga di kawasan bandar.
Dasar dan institusi yang telah berfungsi pada masa lalu mungkin tidak lagi sesuai untuk peringkat pembangunan Malaysia yang seterusnya. Dasar dan institusi yang berbeza adalah diperlukan untuk tahap pendapatan dan pembangunan yang lebih tinggi. Dasar yang membolehkan Malaysia berjaya melakukan peralihan daripada berpendapatan rendah kepada sederhana perlu disesuaikan untuk menangani cabaran yang akan dihadapi pada masa hadapan, tegas Bank Dunia. Kejatuhan nilai FDI dan penerapan negara oleh Fitch Rating adalah natijah daripada kebobrokan kepimpinan negara selama berdekad-dekad yang diteruskan apabila Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Jika Johari berkata negara memerlukan pemimpin-pemimpin yang berpengalaman, cekap, berintegriti dan dipercayai rakyat, beliau tidak silap. Malangnya pemimpin sedemikian tidak ada dalam UMNO atau BN. Ini dapat dibuktikan. Setelah berdekad-dekad mereka berkuasa, ekonomi negara masih gagal mencipta pekerjaan yang berkualiti dan berpendapatan tinggi selain gagal berkongsi hasilnya secara sama rata dengan rakyat jelata. Maknanya di sini, hasil negara hanya dirembat oleh segolongan elit yang berkuasa sahaja. Justru apa yang digarapkan dalam manifesto Pakatan Harapan dahulu iaitu antaranya memperkasa pertumbuhan jangka panjang, menggalakkan persaingan, mencipta pekerjaan, mereformasi institusi, mempromosi inklusiviti dan berkongsi kekayaan serta keuangan negara adalah tepat untuk menangani kebejatan yang berleluasa. Namun, Pakatan Harapan tidak dibenarkan meneruskan agenda pembaharuannya dan dijatuhkan setelah 22 bulan berkuasa kononnya mengancam Melayu Islam. Kerajaan mana di dunia yang boleh mengubah kerosakan struktur dan institusi yang dibuat selama lebih 6 dekad oleh satu kuasa hegemoni dalam tempoh 22 bulan? Kini mereka berteriak mahu kembali berkuasa kononnya untuk mendapat mandat baharu. Apakah pembaharuan ekonomi dan sosial yang diharapkan daripada gerombolan ini? Tidak cukupkan national embarrassment iaitu kesipuan negara yang kita hadapi akibat negara dikuasai kleptokrasi.